Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 April 2019, manakala Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Homera Urigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeoh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Puan Yang Terutama Homera Urigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 April 2019. Manakala Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeoh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 8 Mac 2021. Majlis-majlis menghadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan kini cenderung dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan kaedah pertanian pintar menggunakan teknologi Internet of Things IoT. Persepsi masyarakat yang kurang yakin terhadap perusahaan pertanian boleh diubah dan dibuktikan dapat menjana pendapatan yang tinggi dan berpotensi untuk menjadikan pengusaha sebagai jutawan. Perkara itu dijelaskan oleh Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada Majlis Pembukaan Kursus Asas Tanaman dan Latihan Pengurusan Kewangan bagi kohort pertama projek Agripreneur Belia, Cultiv 8
Seramai 7 belia yang terpilih menyertai kohort pertama. Para belia yang terpilih juga akan menjalani penempatan di ladang terpilih sebelum memulakan operasi. Cultive 8, projek agripreneur belia diharap dapat melahirkan usahawan pertanian yang komited, progresif, produktif bagi sama-sama menyumbang ke arah peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian pada masa terdekat. Perkhidmatan penyediaan dekorasi belon peluang menarik untuk menjana pendapatan terutama bagi golongan belia. Bahan berita mengenainya antara yang dimuatkan selepas ini. Penerbangan di Raja Brunei RB ketika ini mempunyai sejumlah 122 juruterbang dengan 94% daripadanya adalah juruterbang tempatan dan 57 orang kapten tempatan. Jumlah tersebut dijangka meningkat dengan penentanganan 7 orang kadet juruterbang bagi pengambilan ke-54 petang tadi. Majlis penentanganan berlangsung di kampus RB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian bagi pihak RB ialah Awang Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB. Mereka yang dipilih adalah antara 264 orang juruterbang yang akan menyertai program kadet juruterbang penerbangan kebangsaan dan akan memulakan latihan mereka di sebuah sekolah penerbangan yang mendapat pengiktirafan di Eropah. Bagi meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan kurang membangun di negara-negara ahli BIM Piaga, di Sanlit Sdn Bhd dan Majlis Perniagaan BIM Piaga atau BEBC Brunei mengadakan majlis penandatanganan Konvensyen Perdagangan Brunei Indonesia Malaysia Filipina Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur BEDCON 23 pagi tadi. Menandatangani bagi pihak Majlis Perniagaan BEBC Brunei ialah pengerusinya Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, manakala di Sanlit Sdn Bhd diwakili oleh Jackson Ting. Pengarah urusannya, BEDCON 23 merupakan acara penting sempena mesyuarat peringkat Menteri BIM Piaga ke-26 dan mesyuarat berkaitan lainnya akan berlangsung pada bulan Oktober nanti di Dewan Bridex, Jerudong. Dekorasi belon boleh memeriahkan dan menceriakan lagi sesuatu acara yang dibuat. Perkhidmatan penyediaan dekorasi belon bukan sahaja menarik, malahan memberi peluang menjana pendapatan yang menguntungkan bagi para belia. Ikuti laporannya bersama Zulfatli Haji Kasim. Bertambahnya acara-acara seperti ulang tahun, reunion dan perasmian mendorong meningkatnya penyelenggara acara-acara pesta. Semakin terbuka pula peluang bagi perkhidmatan dekorasi belon. Lebih praktikal, menyerlah dan cantik. Orang ramai lebih gemar menggunakan perkhidmatan ini berbanding mengubahnya sendiri. Pada asalnya untuk meningkatkan kemahiran yang diperolehi semasa mengikuti kursus di Universiti Brunei Darussalam. Selain itu, mengisi masa-masa kekosongan memandangkan belum mendapatkan pekerjaan pada masa itu dan untuk mendapatkan menambah pendapatan keluarga. Cabarannya memanglah banyaklah, tapi dari segi kemahuan yang menggalakkan kekurangan manpower lah, sebab saya sendiri yang mendesain sehingga membuat dekorasi ini lah. Sejajar dengan peredaran zaman, hiasan dekorasi belon lebih menarik ditambah dengan hiasan lain seperti bunga, penghias dinding, platform ruangan, props dan sebagainya. Sambutan masih menggalakkan, namun terdapat banyak permintaan yang tidak dapat saya terimalah kerana
kekurangan manpower tu. Alhamdulillah, harapan saya sangatlah besar supaya Art of Nabila ini diterima oleh semua orang, berkembang maju, dan supaya saya dapat meningkatkan lagi strategi untuk membina dan melahirkan lagi banyak karya-karya seni art inilah. Berbekalkan pepatah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, pengusaha belia ini berani bangkit menceburi dunia keusahawanan tanah air. Usaha ini sekaligus dihasrat membuka minda masyarakat setempat, khususnya para belia, untuk sama-sama menyemai sikap berdikari dengan curahan bakat dan kemahiran yang ada. Zulfatli Haji Kasim untuk Berita RTV. Seorang pekerja warga negara India dilaporkan lari daripada majikan. Muhammad Nizaruddin Muhammad Das Tagir berumur 42 tahun memegang nombor pasport S749898. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan.